Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab Al-Wafi, syarah kepada hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Tajuk kita hadis yang ke-31. Hadis yang ke-31 kita dah baca dalam siri yang lepas. Kita akan sambung lagi dalam bacaan kita pada kali ini di bawah tajuk Haqiqatuz Zuhd wa Thamaratuh. Hakikat zuhud dan hasilnya. Bila orang itu zuhud, apakah kesan, apakah hasil yang dapat diambil daripada sifat zuhud yang sangat besar itu. Para jemaah sekalian, kita baca dulu hadis, kemudian kita pergi ke sambungan kita di fiqh hadis yang keempat. Tengok hadis dia, matan hadis, Al-Hadithul Hadi wa Thalathun. Hadis yang ke-31, Haqiqatuz Zuhdi, hakikat zuhud dan hasilnya. An Abil Abbas Sahl bin Sa'din As-Sa'idi. Abul Abbas, gelaran nama dia Sahal bin Sa'ad. Ana dah sebut dalam kitab terjemahan tu dia tukar nama. Sa'din bin Sahal. La, tukar. Sahal bin Sa'ad. Ni kesilapan banyak cetakan versi ni banyak silap. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal. Seorang laki-laki datang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia bertanya, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbanillah wa ahabbanin nas." Rasulullah, tunjukkan, ajarkan kepada saya satu amalan apabila saya lakukan dia, Allah Ta'ala sayang kepada saya, manusia juga sayang. Nabi SAW bagi sepatah saja. Apa Nabi kata? Izhad fid dunya yuhibbakallah. Kamu naklah zuhud dalam dunia, Allah Ta'ala sayang kepada kamu. Wazhad fima indan nas yuhibbakan nas. Kamu zuhud, tak tamak kepada apa yang ada di tangan manusia, manusia akan sayang kepada kamu. Allahu Akbar. Tamaklah kita hadis ini, rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu, kata Imam Nawawi bi asanid hasanah. Man hadisun hasan. Dalam siri yang lepas kita telah baca definisi makna zuhud itu. Apa makna zuhud? Zuhud dengan makna mengambil suatu benda sekadar diperlukan, yang halal, yang diyakin kehalalannya. Abu Idris Al-Khawlani rahimahullah, dia kata, bukanlah zuhud itu semata-mata meninggalkan yang halal dan tidak mensia-siakan harta. Tetapi zuhud yang tinggi darjat itu, kamu percaya, yakin rezeki yang ada di sisi Allah Ta'ala lebih kamu yakin daripada rezeki yang ada dalam poket kita. Dan apabila berlakunya musibah, ditimpa bencana, kamu mengharapkan pahala, rahmat daripada Allah Ta'ala lebih besar daripada kamu harap kalaulah benda itu kekal, tentulah dia lebih baik. Ini dia panggil sikap yang sangat tinggi darjat. Kemudian kita telah bincang dalam siri yang lepas tentang fiqhul hadis. Yang pertama, makna zuhud. Fiqh hadis yang kedua, pembahagian zuhud.
Zuhud ni ulama salah kata terbagi pada 3. Kemudian dalam 3 bagi 3 lagi, ada pecahan-pecahan lagi. Yang ketiga kita telah belajar al-hamil ala zuhud. Perkara-perkara yang boleh membuatkan kita jadi zuhud. Yang pertama, istihdarul akhirah. Sentiasa ingat akhirat. Kita ni nak mati, kita ni itu yang panggil ingat pada akhirat. Yang kedua, istihdar. Kita kena ingat bahawa sibuk dengan dunia akan menyibukkan hati kita daripada mengingati Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, banyaknya taab, kepenatan dan kehinaan dalam mencapai hasil dunia ini. Dan banyak dia punya gangguan, banyak masalah. Yang keempat, kita istihdar, kita ingat bahawa dunia ini, perbuatan-perbuatan dunia ini asalnya dilaknat kecuali orang yang ingat kepada Allah Azza wa Jalla, orang yang ikut perintah Allah Azza wa Jalla, maka orang ini selamat. Baik, para pelajar sekalian, kita masuk kepada sambungan kita pada kali ini yang keempat. Bagi jemaah yang ada kitab, tengok muka surat 411. 411. Bagi jemaah yang ada versi lain daripada naskah edisi cetakan lain, tuan tengok je. Fiqh hadis nombor 4. Di bawah tajuk tahqir sya'nid dunya wa tahzir min ghururiha. Menganggap kecil urusan dunia dan berhati-hati dengan tipu daya dunia. Kita dengan dunia hati-hati. Allahu Akbar. Az-Zahid, tengoknya. Pendirian orang yang zuhud di dunia, sikapnya akan semakin kukuh dan kuat ketika dia membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim. Jadi kita pandang juga ketika baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, keyakinan dia makin bertambah. Karena itu kita kata tuan-tuan dan puan-puan, di antara cara kita nak tingkatkan keyakinan ketakwaan kita iaitulah dengan kita tadabbur Quran dan juga menghayati hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadis ayat Quran yang meletakkan nilai dunia itu remeh, dalam surah Al-A'la ayat 16-17, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Tetapi kebanyakan kamu tidak melakukan demikian, mana tak utamakan akhirat, bahkan kamu utamakan kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Kalau nak kira kan, akhirat tu lebih kekal, bukan lebih kekal lama, yang dunia ni fana sekejap je. Ayat yang kedua surah An-Nisa ayat 77, qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa. Katakanlah mata benda dunia itu sedikit, akhirat itulah lebih baik bagi orang yang bertakwa. Surah An-Nisa 77. Kemudian ada lagi 2 ayat dalam surah Luqman ayat 33 dan suratul Ra'di ayat 26. Pelajar boleh baca dalam kitab. Sebab masa kita terhad, kita ambil sebahagian daripada ayat yang disebut, kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok sebuah hadis yang sahih diriwayat oleh Imam Muslim daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam marra bis-suq. Kita terus ke terjemahan. Nabi sallallahu melalui sebuah pasar, Nabi kita berjalan di pasar bersama dengan orang ramai. Biasanya ada sahabat ikut dia. Dalam perjalanan tersebut, baginda ternampak seekor bangkai anak kambing yang kecil telinganya. Dah lah mati kambing ni, telinga dia pula kecil. Mana ada kecacatan lah kambing tu. Lalu Nabi SAW mengambilnya dan memegang telinga kambing tersebut dan berkata, Nabi angkat kambing telinga ni, dia kata, siapa di antara kamu yang mencintai ini untuk ditukar dengan harga 1 dirham? Siapa nak beli 1 dirham? Sahabat menjawab, kami tidak menyukainya untuk kami miliki dan ditukar dengan sesuatu pun. Apa yang dapat kami lakukan dengannya? Rasulullah, nak buat apa ni?
Ni kambing mati bangkai. Dalam wudu bangkai pula nak buat apa? Oh, sahabat tanya balik. Maka Nabi SAW bersabda, apakah kamu menyukai bila hal itu kamu miliki? Kalau kambing itu kamu punya, kamu suka tak suka? Mereka menjawab, demi Allah, kalau dia hidup pun kami tidak menyukainya. Kerana ia adalah kambing telinganya kecil, ada aib. Apatah lagi sudah mati. Dia kata, kalau kambing hidup kami tak suka, ni sudah mati ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata apa? Tengok dia punya kata-kata. Wallahi lad dunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum. Demi Allah, dunia itu lebih hina di sisi Allah Taala daripada ini di sisi kamu sekalian. Mu tengok kambing ni rasa hina, rasa tak terliur kata orang nak ambil. Nilai. Tengok Nabi kadang-kadang dia buat analogi bandingan supaya para sahabat ni lebih mantap kepahamannya tentang bandingan yang dibuat. Kita rasa apa kita pun rasa nampak. Kambing yang cacat yang sudah mati. Kita pun tak nak. Nabi kata Allah SWT memandang hina kepada dunia ni lebih daripada kamu hina kepada kambing. Ni, kambing yang telinga kecil, yang mati ni. Allahu Akbar. Tapi kita duk sayang situlah. Baca juga hadis. Tak apa nak lekat mana tu. Baik. Sebuah lagi hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim daripada Al-Mustawrid Al-Fihri. Mad dunya fil akhirati illa kama yaj'alu ahadukum isba'ah fil yami falyanzur bima yarji'. Bandingan dunia dengan akhirat, Nabi buat bandingan. Seperti seorang kamu pergi ke tepi laut, dia celup jari dia dalam laut, angkat. Berapa nilai kekurangan air laut dengan tu? Tak ada nilai. Itu je bandingan dunia dengan akhirat. Masya Allah, tabarakallah. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim. Baik para pelajar sekalian, kita pindah kepada fiqh hadis yang kelima. Az-zammul warid di dunia laisa liz-zamani wala lil makan. Celaan terhadap dunia bukanlah bermakna mencela zaman dan tempat. Dunia tu satu kecelaan. Kalau kata zaman dengan tempat ni, ada je orang yang baik. Nabi-nabi duduk di situ, para awliya Allah Ta'ala berada di situ. Celaan yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah terhadap dunia bukan tertuju kepada zamannya, iaitu malam dan siang, yang silih berganti hingga hari kiamat. Kerana Allah menjadikan malam dan siang itu berputar, menjadi tanda kekuasaan Allah Ta'ala bagi orang yang berfikir dan bersyukur terhadap nikmat Allah Ta'ala. Bukan itu. Celaan juga tidak tertumpu kepada tempatnya, yang hal tersebut adalah bumi yang Allah jadikan sebagai hamparan dan tempat tinggal. Bukan juga kepada apa yang ditanam di atasnya daripada tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohon. Bukan pula kepada apa yang melata daripada berbagai makhluk hidup. Kerana semua itu adalah nikmat yang Allah anugerahkan kepada makhluknya. Dan bagi mereka dalam nikmat itu terdapat manfaat dan faedah yang boleh dijadikan dalil atas kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Baik. Sekarang ni kita tahu, celaan dunia bukan tempat, bukan masa, bukan makhluk yang ada atas dunia. Habis yang dicela dunia itu apa? Ini yang kita nak bincangkan. Balizam, tengok kitab tuan-tuan. Celaan yang terdapat dalam Quran dan hadis adalah ditujukan kepada perbuatan manusia yang terjadi dalam kehidupan dunia ini. Kerana kebanyakan mereka menyalahi apa yang dibawa oleh para rasul dan mendatang mudarat serta tidak memberi manfaat kepada makhluk atas dunia ini. Jadi para pelajar semua, kita kena faham, celaan kepada dunia bukan masa, bukan tempat, tapi celaan kepada dunia itu iaitulah perbuatan manusia yang melakukan syirik maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang dikatakan dunia tu. Kita kadang-kadang duk mikir dunia ni apa benda. Kita duk atas dunia, habis marah ke dunia, macam mana pula? Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hadid ayat 57,
i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا. Al-ayah. Ayat tu panjang lagi lah. Mana Allah buat bandingan dunia ni, hidup dunia ni laibu mainan, lahwun lara, perhiasan, banggaan, kemegahan di antara kita, badi duk pakak nak banyakkan anak-anak, harta benda, meramaikan anak-anak. Allah kata buat bandingan seperti hujan yang turun, menyuburkan bumi, menyegarkan pokok, yang mengkagumkan orang kafir yang suka dengan pokok-pokok, dengan kebun dia. Tak lama bila hujan tidak ada, ia hijau, kering, fatarahu musfarra, jadi kuning. Itu je kita. Waktu kita kecil dulu, waktu baby, kita baby, anak kita baby, ingoh pun kita suka, alah beringoh cik, pergi tidur. Ya. Berok dah budak ni pula. Masya-Allah subhanallah. Kalau sudah besar sikit, berok kok say budak ni. Tak pelah, marah dah. Marah. Jadi itu dia panggil lahwun walaibun, kemudian mula-mula hijau, kemudian mula menguning, kemudian mati. Hakadha dunia. Ibn Rajab Al-Hambali rahimah berkata, dia tafsirnya, dunia ini Bani Adam terbahagi kepada dua golongan. Jadi dalam atas dunia ni anak Adam ada dua kategori. Kita nak masuk kategori mana tu para jemaah? Tengok baik-baik. Jangan lupa. Yang pertama, satu kumpulan yang mengingkari selepas daripada kita hidup dunia ada lagi satu kehidupan yang lain. Dia panggil darul lissawabi wal iqab. Satu alam untuk pembalasan. Jadi puak-puak kafir dia tak percaya. Mana ada. Orang mati sudah mati jadi tanah. Apa balik-balik semula? Tak mau dah. Dalil dia tengok dalam surah Yunus ayat 7 hingga 8. Jadi mereka ini, puak kafir ini, dia punya cita-cita besar dia, agenda besar dia, at-tamattu' fid dunya, nak bersenang-senang, berfoya-foya dalam dunia, nak memiliki kekayaan yang banyak, kelazatan sebelum mati. Habislah. Allah kata wallazina kafaru yatamatta'una wa ya'kulun kama ta'kulul an'am wan naru maswal lahum. Puak-puak kafir itu seronoklah dia atas dunia, makan, minum, mentah darah, apa benda pun tak ada no entry bagi dia. Nak babi boleh, nak tu boleh, nak arak tak ada logo halal, tak ada logo haram bagi dia, semua halal. Jangan minum racun je. Baik. Macam hayawannya puak ni, nauzubillah. Allah banding tu bukan Abu Anas, wan naru maswal lahum, maka nerakalah tempat dia. Itu kumpulan yang pertama. Kumpulan yang kedua, orang yang meyakini bahawa setelah kematian ada kampung tempat menerima pahala, nikmat ataupun bala, hukuman, azab. Kita yakin, kita beriman adanya ad-darul akhirah, beriman dengan hari akhirat. Mereka adalah orang-orang yang menisbahkan dirinya kepada syariat para Rasul. Mereka ini terbahagi pada 3 golongan. Allah Ta'ala gambar dalam Quran, dia kata ada 3 golongan puak ni. Dia panggil yang pertama, zalimun li nafsihi, orang yang zalim pada diri sendiri. Orang ni yang dipanggil ahli maksiat. Yang kedua, muqtasid, orang yang pertengahan, orang yang on off dia panggil. Pagi ada di masjid, petang duk kelak buah, mengumpat orang, duk bagi rasuah, duk main riba. Malam ada tempat kuliah sengih depan kita ni, contohnya campur-campur. Yang ketiga, sabiqum bil khairati biiznillah, orang yang lebih mendahulukan kebaikan dengan izin Allah Ta'ala. Mana kita ada 3 kumpulan manusia. Baik, Tuan Syekh kita ni bawa 3 bandingan ini, anak nak ambil ringkas je lah sebab kita ni
Kalau kita tuan-tuan nak panjang huraian seperti ayat gini, alhamdulillah kita sudah hurai panjang di mana dalam kitab tasawuf yang anda mengajar, di antaranya kitab Penawar Bagi Hati, Minhajul Qasidin, Bimbingan Mukmin, di sana panjang dia punya perbahasan. Baik. Golongan yang pertama, zalimul nafsi, orang yang menzalimi diri sendiri. Inilah kumpulan majority. Maknanya orang yang banyak terpedaya dengan pengaruh dunia. Sama ada dia orang kata kuat benar lah, semua benda dia ada. Dia Islam. Yang kafir itu kumpulan yang pertama tadi, itu saudara kita. Di kalangan orang yang beriman, mana masih lagi ada orang yang lara, yang leka, solat pun jarang-jarang, celang-celuk kata orang, riba, rasuah, simple ya bagi dia, tak ada masalah apa-apa. Arak punya benda juga. Maka ini panggil zalimul li nafsi. Orang ni orang yang lebih utamakan dunia daripada akhirat, ataupun tak ingat langsung. Yang kedua, orang yang sederhana. Sederhana ni kalau cakap dengan guru-guru kita dia kata, geng kita ni, puak kita ni lah. Masya Allah, kan? Masya Allah, geng kita ni, kalau kita duduk dalam majlis ilmu, macam wali dah kita ni. Masya Allah, tuan-tuan dan puan-puan. Lepas pada majlis ilmu, jumpa geng lain pula, cakap hal dunia, macam tak nak mati. Tapi taklah teruk sangat. Yang pertama tadi lara terus, zina, riba ada. Yang ni orang panggil tarik tali. Ada maksiat, ada ibadat. Itu dia panggil muqtasid. Tapi taklah maksiat dia teruk sampai melakukan fahisha, dosa-dosa besar. Cuma dia kata tawassa'una fil mubahat wa talazzuz bisyahawat. Tapi taklah sampai mereka pergi zina ke, pergi itu kalau zina, riba tadi dia pergi ke kumpulan yang pertama, zalimul li nafsi. Baik. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tengok ada beberapa hadis yang dibawa, saya akan ambil satu. Hadis yang diriwayat oleh Imam Tirmizi daripada Qatadah, daripada Nu'man, inna Allah iza ahabba 'abdahu hamahu minad dunya. Allahu akbar. Tuan-tuan doalah. Allah apabila mencintai, menyayangi seorang hamba, dia menjaganya daripada dunia sebagaimana salah seorang daripada kamu menjaga orang sakit dari terkena air. Orang ni sakit, dia sakit kulit, tak boleh kena air. Kita jaga betul-betul. Maknanya bandingan Nabi kita buat, Allah SWT jaga kita, jaga hamba dia yang disayangi daripada terpedaya, terpengaruh dengan dunia, sebagaimana kita jaga orang sakit dengan penuh kasih sayang. Masya Allah, tabarakallah. Dalam kitab ni tulis riwayat At-Tirmizi, hadis rawahu At-Tirmizi. Kata Syekh Syu'aib Al-Arnawi rahimahullah, dia kata wa bisanadin sahih. Alhamdulillah, hadis ini sahih. Baik, hadis yang kedua pun sama juga. Sama jugalah. Maknanya bila Allah sayang, dia jaga kita daripada pengaruh dunia sebagaimana kita jaga orang sakit dengan makan, minum, dengan ubat, dengan air yang cukup, penjagaan kesihatan. Artinya begitulah bandingan Allah Ta'ala jaga kita. Dalam hadis yang diriwayat oleh Abdullah bin Umar, pengarang ni kata rawahu Muslim, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini dianggap seperti penjara bagi orang mukmin, syurga bagi orang kafir. Nak dengar cerita ke? Supaya kita faham hadis ni. Kadang-kadang kalau baca laju sangat, tuan-tuan cakap, Abu Anas ni bercakap seorang, mana kita boleh faham tinggi-tinggi dia punya level. Sebab itulah orang mengaji tasawuf tinggi, tuan guru dia mengajar sampai dia tak faham. Kalau tanya tok guru pun tak faham juga. Itu tinggi darjat. Al-Imam Ibn Hajar, ini cerita dalam buku sejarah. Imam Ibn Hajar ni ulama besar di bidang hadis, dan dia juga qadhi, hakim di Mesir. Bila dia berjalan naik kereta qadhi, kereta hakim, kereta kuda dia, tiba-tiba seorang Yahudi duduk tunggu tepi jalan. Dia kata, "Syekh, berhenti." Tok Syekh ni berhenti, tak sombong. Kita
Bukan macam zaman kita hari ni. Zaman kita hari ni, tuan-tuan ambil perhatian saya nak bagi. Berapa kali dah saya rasa hati macam ni. Dia mari lalu kat kita, cermin gelap. Tuan kereta dia tahu cermin kereta dia gelap. Tahu tak? Kita bukan pergi buat tinta apa benda. Dia bagi salam tak buka tingkap. Mana aku nampak? Kalau kita tahu cermin kita gelap, bukalah tingkap. Kita nak lalu ke kampung, nak tegur orang. Ni main ubay dalam ni tak tahu siapa. Kita jenguk pun tak nampak. Nampak bayang-bayang gitu. Ini ke cara kita hormat kepada orang di tepi jalan? Tak. Baik, semula balik kepada cerita kita. Kalau kita banyak cerita dunia ni, tuan-tuan marah pula dia kata banyak cerita. Dia kata, Tuan Syekh, mu kata, aku dengar hadis kamu, hadis kata, dunia ini syurga bagi orang kafir, penjara bagi orang. Aku yang dikatakan kafir ni miskin. Kamu Islam ini dengan penuh kebanggaan. Kata di Syekh Ibn Hajar rahimahullah, dia kata apa? Dunia dengan akhirat bagi kamu syurga lah sekarang ni. Kamu boleh makan, kamu boleh minum, kamu boleh beristeri, boleh beranak. Walaupun susah tapi masih lagi senang. Di akhirat esok kalau kamu tak Islam, neraka, azab. Aku atas dunia ni walaupun nampak senang tapi nak banding dengan nikmat syurga, tak ada nilai. Maka itulah maksud dia, dunia ini syurga bagi orang kafir. Sebab di akhirat mereka la hazza lahum fil akhirah, masuk dalam kubur je dah kena hentam dah. Kena nyekkan malaikat dah. Kalau di akhirat esok apa jadi kalau mereka tak beriman? Kita orang beriman nampak susah atas dunia ni, nak makan tak boleh, ini nak makan tak boleh, tapi di akhirat esok masya-Allah tabarakallah. Itu maksud hadis. Baik para pelajar sekalian. Kumpulan yang ketiga, sabiqum bil khairat. Orang yang melaju untuk mengambil kebajikan, kata di para ulama, humul ladzina fahimul murada minad dunya. Ini kumpulan yang tahu menggunakan dunia ini untuk bekalan ke akhirat. Allahu Akbar. Dalam apa ni? Dalam Quran kan Tuhan sebut liyabluwakum. Liyabluwahum ayyuhum ahsanu amala tu. Dalam ada ayat mengatakan Allah Taala nak tengok dalam dunia ini, nak uji kita siapakah di kalangan kita yang baik amalan. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Surah Al-Mulk yang kita baca malam-malam. Jangan baca saja, hayati surah itu barulah jadi nak jadi kawalan kubur. Ni kita baca popeh-popeh tak tahu apa. Wallahu alam, kuasa Allah Taala yang menentukan. Tapi ada SOP, prosedur dia barulah lengkap. Baik. Bila kita liyabluwahum ayyuhum, Allah Taala nak uji siapa yang baik amalan. Kata di setengah ulama salah di tafsir ini, yakni man huwa zahidun fid dunya wa raghibun fil akhirah. Siapa yang betul-betul zuhud dalam dunia, yang sangat gemar nak kepada akhirat. Maka timbullah ayat kata di ulama salaf, amalan tu nak jadi baik mesti memenuhi dua kriteria, dua syarat. Pelajar-pelajar dah faham kan dua syarat qabulul amal. Yang pertama apa? Yang pertama ikhlas. Yang kedua mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas, ikut cara Nabi. Barulah dia jadi amalan kita tu terbaik. Baik, pernah satu hari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda mali walid dunia. Nabi kata, aku ni nak banding dengan dunia sepertilah seorang pengembara. Pengembara yang duduk berteduh di bawah bayang teduh tengah hari, rehat relax sekejap. Dia naik kuda zaman dulu. Berteduh, tunggu teduh sikit cuaca, nak sambung perjalanan. Itu je kita. Macam itulah kita atas dunia ni. Yang kita tinggal hari ni kita tak akan ulang balik esok. Cerita lain sampailah kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Hadis mali walid dunia ini
kata di ulama hadis, sanaduhu hasan. Alhamdulillah. Dalam hadis lain pula Nabi kata, hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa' wat-tib. Hubbiba ilayya min dunyakum, Allah berikan kepada aku suka daripada urusan dunia kamu itu, suka kepada wanita dan juga wangian. Nabi suka kepada wanita. Sebab itulah isteri-isteri dia, ummahatul mukminin, semuanya menyatakan sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sayang ke Nabi sebagai umat itu wajib, tapi sayang sebagai suami itu, Allahu akbar. Tanya Aisyah apa yang Nabi buat. Orang pernah dua orang tabi'in mari jumpa Aisyah, ya Ummah, ceritakan kepada kami apakah yang kamu tengok daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pelik, cerita pada kami. Aisyah menangis. Menangis Ummul Mukminin sebelum dia cerita. Dia kata, kal kana amruhu kulluhu ajaba, masya-Allah. Aisyah kata, aku nak cerita apa kepada kamu? Semua yang Nabi buat pelik, masya-Allah. Radhiyallahu anha an Aisyah. Baiklah para pelajar sekalian, itu di antara hadis-hadis, banyak lagi hadis dalam ni. Kita pindah kepada isu yang ketujuh. Ini penting ni. Kaifa naktasib mahabbat Allah. Bagaimana kita nak meraih untuk mendapat kecintaan, yang keenam dulu tuan-tuan. Mahabbat, bagaimana kita nak mendapat kasih sayang Allah kepada kita. Kita dapat meraih kecintaan Allah dengan zuhud di dunia, kerana Allah mencintai orang yang taat kepadanya. Sedangkan kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada dunia adalah sesuatu yang tidak dapat dipadukan. Mana dua yang kontra. Sayang ke Tuhan, sayang ke dunia, tak belaga dua tu. Accident, tak akan boleh dua. Cuma kita kata, kita gunakan masa dunia ni untuk sayang kepada Allah Ta'ala. Itu betul. Tapi kalau kata sayang ke dunia, sayang ke Tuhan, tak. Bertambah dua tu. Hal ini dapat dibuktikan oleh dalil dan pengalaman-pengalaman yang telah banyak. Tengok dia tulis dalam ni, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin, daripada Nabi. Tuan-tuan tulis, bukan daripada Nabi ni. Tulis ni. Tanda situ. Ini di antara kitab ni yang saya penak sedikit. Dia sebut hadis Nabi, dia tak sebut takhrij di mana sandaran dia. Kadang-kadang disebut rawahu Muslim, ada kalanya dia senyap gitu je. Ada di kalangan pelajar kita bagi cadangan, dia kata, Abu Anas, kalau boleh semua hadis yang kita baca tu dengan nama, siapa dia rawi, siapa riwayat dan nombor hadis. Saya pun kalau sempat ana buat, tapi kalau tak sempat, macam saya nak mengajar tadi, sepetang kita duduk tengok ni hadis-hadis ni. Jadi ada yang ada nombor, ada tak ada nombor. Jadi anda minta maaf lah. Nak tahqiq secara teliti satu-satu hadis makan masa. Kalau nak mengajar malam ni, mungkin saya nak perlukan 2 jam untuk study. Lepas asar sampai maghrib duk baca, tengok semak hadis je. Jadi saya semak sebahagian hadis tu, sempat kita semak. Macam contoh hadis hubbud dunia ni, cinta kepada dunia menjadi kepala bagi segala kejahatan. Kata orang ini ma'ruf daripada Jundub al-Bajali, bukan daripada Nabi SAW. Ada yang mengatakan mursal hadis, maknanya bukan daripada Nabi SAW. Eloknya kita kata ulama salaf. Tuan-tuan yang ada kitab tulis, berkata ulama salafus salih. Itu dia. Kadang-kadang kita bila tak sempat rujuk, kita hentam semua. Dalam kitab ni betul lah. Tapi kalau saya tak murajaah balik kitab, kita akan kata seperti orang kata. Jadi masalah lah kita kepada para pendengar. Sebab itu, bila kita nak baca kitab, kita kena ambil masa, bertanggungjawab kepada pelajar. Kita semak hadis, barulah kita rasa kita bertanggungjawab. Ni dah pakai baca, oh saya ni Syekh 5-10 ceramah satu hari orang panggil. Jadi goreng mana yang ada ya. Itu yang ditimbul penggorengan. Ini masalah. Ada setengah ustaz ni, dia tafsir hadis, tafsir Quran secara batini, lagi dahsyat. Boleh juga qul huwallahu ahad tu, tak nak pergi ke Nabi tu. Ini panggil ajaran batiniah yang berselindung di sebalik nama Ahlus Sunnah wal Jamaah, aswaja. Ini bahaya. Jangan main. Ini bila cakap kita ni ulama
macam-macam bagi gelaran, tapi bila tengok konten, isi kandungan, dia bukan nak pergi ke ajaran batiniah, yang dia panggil hulul wal ittihad. Dia tu aku tu dia. Maknanya Tuhan tu dia tu Tuhan. Ini banyak berlaku macam ni. Jadi kita kena berhati-hati para pelajar sekalian. Baik, kita pindah kepada yang ketujuh. Bagaimana kita nak meraih cinta Allah? Jawabnya dengan sifat zuhud. Sifat zuhud tuan-tuan tengok dalam kuliah kita yang lepas. Yang ketujuh, bagaimana mendapat kecintaan manusia. Kita dapat cinta, nak suruh orang sayang kita macam mana? Jawab dia juga, Nabi juga sallallahu telah hajar kepada kita, izhad bima indan nas yuhibbakan nas. Zuhud, orang yang berada di tangan manusia, Allah pun orang pun suka pada kamu. Jadi suka. Kita ni orang marah ni sebab kita nak ambil hak dia. Itu yang marah tu. Kalau kita tak peduli dengan dia pun tak percaya dengan kita. Kan? Masya Allah, tabarakallah. Manusia. Kata di Imam Al-Hasanul Basri, tengok dalam buku tu. La yazalur rajul kariman 'ala nas ma lam yatma' bima fi aidihim. Seorang itu akan dianggap mulia di sisi manusia selama mereka tidak tamak nak barang orang. Kalau dah tamak, orang benci dengan kita. Na'udzubillah. Allahu Akbar. Baik. Siapakah orang yang berhak? Tengok dalam kitab tu. Manusia yang paling berhak memiliki sifat yang mulia ini ialah para penguasa al-hukam. Pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa. Dan juga ulama. Sebab apa? Sebab apabila pemimpin itu zuhud, rakyat akan sayang kepada dia. Saya tak nak sebutlah nama ulama yang pemimpin zaman kita. Nanti ada pelajar dalam ni sakit hati pula, dia kata ustaz pun duk main politik juga. Itu ya dia, bila dia tak kena dengan kepala dia, politik selalu kan. Ini pun kena zuhud juga ni. Umar bin Abdul Aziz, bila dia jadi khalifah, dia zuhud, orang sayang kepada dia, Masya Allah. Banyak juga pemimpin lain yang sudah zuhud, orang sayang. Tapi kalau pemimpin asyik duk tayang barang je, tayang kereta, tayang dia punya penampilan, jam dia mahal, baju mahal, kasut mahal, dia punya istana besar, apa rakyat akan macam-macam kata. Seorang lagi dia panggil ulama. Ulama jangan tunjuk kita ni mewah, besar diri, jangan. Orang akan benci kita. Orang suka ulama yang zuhud. Ulama zuhud. Sebab itulah kita tengok hari ni pendakwah asyik duduk tayang kereta baru. Ada setengah pendakwah tu malam duduk kuliah di masjid. Balik kuliah buat live pula, jual makanan, jual ni benda yang pelik-pelik macam-macam. Letihlah dunia ni. Baiklah. Abdullah bin Salam, dia tanya seorang ulama Ka'ab, nama Ka'ab, di hadapan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia kata, apakah yang menghilangkan ilmu daripada hati para ulama? Setelah mereka ni belajar ilmu, memahami ilmu, tapi ilmu tu hilang daripada amalan mereka. Apa sebab? Tuan-tuan tanda. Yuzhibu at-tama'. Ketamakan kepada dunia, hilang ilmu dia. Dan juga nafsu yang bergelora nak segala benda. Wa tatlubul hajat ilan nas. Mereka juga berhajat kepada manusia. Ketika itu hilanglah ilmu dia. Sebab bila kita jadi macam ni, banyak benda yang kita tak berani nak cakap betul, orang marah. Bila kita nyata yang benar, netizen lari. Dulu kita punya majlis ilmu, ramai orang ikut. Bila kita cakap yang betul, yang ikut sunnah, menyalahi amalan masyarakat, orang akan tinggalkan. Hilanglah ilmu kita sebab kita tak boleh menyatakan yang benar. Ini masalah kita. Qala sadaqta, Umar kata betul. Baik para jemaah sekalian, kita dalam tuan-tuan yang ada kitab, bacalah kitab ni, banyak lagi. Dia punya hikmah-hikmah pengajaran. Kita pergi kepada yang ke-8.
Zuhud Nabi sallallahu alaihi wasallam dan zuhud sahabat-sahabatnya yang mulia. Jadi kalau kita nak kaji, nak cari contoh, dia panggil ikon. Kalau kita kata ikon, saya kata lebih baik qudwah. Nak cari contoh qudwah fi hayati zahidin, hayat orang yang zuhud, maka kita pergilah kepada kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pergilah kepada kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum. Kita pergilah kepada para ulama salafus salih. Mereka lah contoh yang kita boleh buat contoh tentang kezuhudan manusia itu sendiri. Tengok dalam hadis, orang pergi tanya Ibnu Umar, aina zahiduna fid dunya? Mana ke orang zuhud dalam dunia ni ya Syekh, yang kami nak buat contoh? Ibnu Umar tunjuk ke kubur Nabi Sayyidina Abu Bakar dengan Umar. Ni di sini. Allahu Akbar. Sebab itulah di awal perbincangan kita lepas, para ulama mengatakan az-zuhdu min amalil qalbi. Zuhud itu amalan hati. Kalau setakat mulut cakap, kita tak boleh nak saksikan orang ni zuhud ke tidak. Sebab kalau tengok penampilan, baju buruk, baju cari, tapi kalau hati tamak ke dunia, jangan cakap. Nah, tak boleh. Allahu Akbar. Contoh lagi, kata di Abu Sulaiman Ad-Darani, ulama salah kata, Utsman bin Affan, Abdul Rahman bin Auf, kaya, tokoh koprak zaman Nabi SAW, tapi mereka ini adalah merupakan gedung simpanan harta Allah Ta'ala letakkan di atas muka bumi ini, sebab mereka lah duk infak. Waktu Nabi susah nak menyediakan senjata tentera untuk pergi perang Tabuk, Osman datang. Berapa ekor unta dengan barang-barangnya, dengan pelana unta fisabilillah. Ketika itu senyum Nabi SAW. Tengok, kita perlu pada ahli koprak yang zuhud, mencari harta untuk infak fisabilillah. Baik para pelajar sekalian, yang ke-9 ini saya tengok penting. Tuan Syekh, ini penutup kita. Tuan Syekh kata az-zuhdul a'jami. Zuhud orang ajam. Orang ajam ni bukan orang yang mari daripada sahabat ni. Apabila masuknya Islam, orang-orang yang bukan Arab ni, mari daripada orang Parsi, mari daripada orang-orang lain, maka mereka telah mengubah makna zuhud. Tengok. Di zaman lemahnya kerajaan Daulah Abbasiyah dan sebagainya, jadi orang sudah mula faham zuhud itu pakai baju cari, baju lusuh, duduk di tangga masjid, duduk di surau, tak bekerja, semata-mata nak tunggu ihsan orang. Wa ya'ishuna 'alal ihsan was sadaqat wa yad'una annahum zahidun. Ini panggil zuhud yang dibuat-buat, bukan itu maksud zuhud yang sebenar. Zaman kita gini pun ada juga ni. Tengok, kenapa tak basuh kereta? Kenapa baju tak basuh? Zuhud Syekh. Bukan zuhud, malah Syekh. Itu yang betul. Zuhud. Allahu Akbar. Baiklah para pelajar sekalian. Inilah dia kata, umat Islam pada hari ini telah sembuh daripada pemikiran yang sakit. Sebahagian kita lah masih lagi ada lagi. Mereka bersemangat untuk bekerja berlomba-lomba dalam mendapatkan keuntungan dalam memakmurkan bumi. Sehingga kadang-kala kita merasa takut diri kita akan melalaikan akhirat. Kerana itu kita berusaha mencari sarana yang dapat mengingatkan kita kepada Allah dan membawa kita kepada sifat zuhud agar kita selamat daripada tipu muslihat syaitan dan rayuan dunia. Alhamdulillah. Para pelajar sekalian, tamatlah perbincangan kita hadis yang ke-31. Insya-Allah kita akan sambung hadis 32 dalam siri yang akan datang dengan tajuk nafyud darar fil Islam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.